Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa nusalli wa nusallim ala nabil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqna fahma. Pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan syukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini tuan-tuan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan berbincang pada tengah hari ini, iaitu satu hadis daripada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang iaitu kitab ringkasan kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan masuk ataupun kita akan ambil satu hadis daripada kitab ini, iaitu hadis yang ke-70. Hadis yang ke-70 iaitu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la hasada illa fi isnataini rajulin ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulin ataahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nasa. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, itu aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hasad melainkan pada dua orang laki-laki. Yakni lelaki yang pertama, lelaki yang diberikan kepadanya oleh Allah harta benda, maka dikuasakannya untuk membinasakannya pada kebenaran. Dan yang kedua adalah laki-laki yang diberikan kepadanya oleh Allah akan hikmah, maka menghukumkan dengan dia dan mengajarkannya kepada manusia. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah satu hadis yang membicarakan kepada kita berkenaan dengan satu sifat, iaitu sifat hasad. Satu sifat hasad yang mana sifat hasad ini adalah satu sifat yang adalah satu sifat disebut di antara sifat-sifat mazmumah. Nabi kata tidak ada hasad melainkan dalam kedua keadaan. Maknanya tidak boleh berlaku hasad kecuali dalam dua keadaan ini saja. Tidak boleh berlaku hasad maksudnya ialah tidak boleh untuk bersifat dengan hasad dengki dalam semua keadaan kecuali dalam dua perkara ni. Kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hasad. Hasad ini ialah seseorang itu dia bercita-cita supaya Allah Ta'ala menghilangkan nikmat yang telah dia berikan kepada seseorang. Sama ada dia berikan nikmat tersebut kepada dirinya ataupun dia berikan nikmat tersebut kepada orang lain. Ini yang disebut dengan hasad. Maknanya kita lihat seseorang tu, lalu kemudian kita mengharapkan bahawa Allah Ta'ala tarik nikmat daripada dia. Kita tengok sebagai contoh, orang tu dia dapat harta, dia dapat jawatan, dia cantik dan sebagainya. Kemudian kita bercita-cita mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala
menarik ataupun menghilangkan nikmat yang ada pada dia, sama ada diberikan kepada orang lain ataupun diberikan kepada dia, dengan tidak ada gharak, dengan tidak ada tujuan, dengan tidak ada sebab-sebab. Kalau ada sebab yang tertentu, sebab-sebab agama, maka ianya dibenarkan. Ini dia tidak ada sebab. Orang tanya, kenapa kamu nak nikmat tu hilang daripada orang tu? Tak tahu saja. Rasa tak puas hati, rasa menyampah pada dia. Bagai contoh, tengok orang tu makin hari makin berjaya, makin hari makin berjaya, kemudian kita bercita-cita, ada keinginan supaya Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat yang ada pada dia, sama ada dari sudut kecantikan dia, dari sudut jawatan dia, ataupun kekayaan dia, ataupun anak dia. Jadi hilangkan. Sebab tu maknanya ulama sebut antara ciri-ciri ataupun simptom orang yang mempunyai sifat hasad ini ialah dia akan bergembira dengan kegagalan orang lain, dan dia akan bersedih dengan kejayaan orang lain. Kalau tengok orang tu maknanya gagal, makin hari makin orang kutuk contohnya, kan. Kemudian orang makin hari perniagaan dia makin merudum, tak untung sebagainya, dia rasa seronok. Tengok orang tu rasa seronok. Bila orang tu diberikan nikmat oleh Allah, makin hari makin banyak, makin berjaya, kemudian makin orang puji, makin dikenali dan sebagainya, maka dia rasa tak seronok pada waktu tu. Ini di antara simptom-simptom orang yang ada sifat hasad. Jadi dengan tidak ada gharak, dengan tidak ada tujuan. Kenapa dia menginginkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tu? Dia dengan tidak ada gharak. Kalau ada tujuan, tuan-tuan, sebagai contoh, orang tu bila Allah bagi nikmat pada dia, bila dia pegang jawatan, menyebabkan dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi buat zalim, buat jahat pada orang lain. Jadi dengan sebab apa kita pun tengok orang ni jahat? Sebab apa dia buat jahat? Dulu baik, lepas jadi kaya, lepas ada jawatan jadi jahat. Jadi sebab tu kita mengharapkan bahawa Allah Ta'ala tarik balik nikmat yang Tuhan bagi pada dia. Bila Allah tarik balik nikmat yang Tuhan bagi pada dia, menyebabkan dia tu tidak akan melakukan lagi maksiat kepada Allah, tidak lagi melakukan kezaliman kepada orang lain. Dia boleh buat maksiat. Kalau dulunya dia seorang yang baik, dulunya dia seorang yang jujur, yang tak buat zalim pada orang, tiba-tiba jadi zalim selepas dia dapat nikmat tersebut. Jadi kita bercita-cita supaya Allah Ta'ala hilangkan nikmat tu, tarik balik nikmat tu, supaya apa? Supaya dia ni jadi baik semula. Dengan tujuan tu, dengan tujuan maknanya supaya dia tu berhenti melakukan kezaliman, supaya dia tak buat jahat pada orang, dan supaya orang tu jadi baik. Atas sebab ini, tuan-tuan, kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala tarik balik. Dengan sebab itu, maka ianya dibenarkan. Dia bukan dikira sebagai hasad yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hasad yang akan memakan setiap kebaikan yang kita lakukan, seperti mana api memakan daun kayu. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, iyyakum bil hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ya'kulun narul hatabah. Kamu kena berhati-hati ataupun awasilah diri kamu dengan sifat hasad. Iyyakum bil hasad fa innal hasada, kerana sesungguhnya sifat hasad tersebut dia akan memakan kebaikan yang kamu lakukan, seperti mana daun-daun kayu dimakan oleh api. Api itu memakan daun-daun kayu. Dia menghapuskan kebajikan yang kita lakukan, tuan-tuan. Jadi sebab tu dia kena hati-hati. Kalau tuan-tuan lihat kenapa maknanya adalah sifat hasad ni bahaya. Pertama, sebelum kita bagi kesan, kita tengok orang yang ada sifat hasad ni, orang ni dia tidak menerima takdir yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup dia. Ada mana tidak boleh menerima takdir. Allah bagi nikmat pada orang tu, dia rasa tak selesa, padahal bukan dia yang bagi, tapi Allah yang bagi. Tuhan bagi kejayaan, dia yang mana dia yang rasa sedih.
rasa tak puas hati, rasa panas dan sebagainya. Ini maknanya orang yang tidak boleh menerima takdir. Tidak boleh menerima takdir, tuan-tuan, seolah-olah orang yang tidak boleh menerima takdir ni, seolah-olah dia merasakan bahawa dia lebih layak mengatur ataupun mentadbir alam selain daripada Allah. Sebab dia tidak boleh menerima takdir. Takdir ni ialah bila Tuhan tetap satu benda, bila Allah menetapkan satu benda, ketetapan yang Allah Ta'ala tetap itu berdasarkan kepada kehendak dia, berdasarkan kepada dia punya kehendak dan juga mana kekuasaan Allah, mana berdasarkan kepada ilmu Allah, jadi setiap benda tu ada sebab dan juga musabab dia, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak dia jadi susah pada kita, kita nampak dia susah, tapi kena ingat, setiap daripada kesusahan yang kita alami itu akan jadi ujian, dan kemungkinan dia akan menjadi benda yang memudahkan urusan orang lain. Contohnya berlaku satu kisah, ini berlaku di Mesir. Ada seorang ni, dia sakit, anak dia sakit. Sakit, tuan-tuan, tak boleh buat apa, dia ni miskin. Nak bawa pergi klinik tak boleh sebab kos klinik tu tinggi, jadi kena bayar duit sebagainya. Tapi sebab dia ni miskin, selama 3 hari anak dia demam, tuan-tuan, tidak boleh memberikan ubat yang baik pada anak dia. Sehinggalah satu hari anak dia makin hari makin, dia mana tubuh anak dia makin hari makin panas, makin hari makin panas. Sehingga satu malam, tuan-tuan, dia tak boleh nak buat apa dah, hanya mengharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harap sangat-sangat supaya Allah Ta'ala bagi kesembuhan pada anak dia. Nak bawa pergi hospital tak mampu pada waktu tu. Akhir sekali, tuan-tuan, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Ada ketuk pintu rumah dia. Bila dia pergi buka, tuan-tuan, dia tengok ada seorang doktor duduk depan pintu rumah dia. Kemudian dia pun, bila dia buka, dia terkejut. Macam mana doktor ni boleh datang rumah dia? Kemudian doktor pun sebut, dia kata, mana budak yang sakit tu? Doktor tak kata apa, ni rumah siapa, alamat berapa, tak kata, tak tanya. Jadi terus masuk pergi ke mana tempat anak dia yang sakit, kemudian bagi ubat dan sebagainya. Akhir sekali selesai bagi ubat, kemudian bila selesai bagi ubat, dia punya mana sakit demam anak dia tu makin surut sebab pakai ubat, surut dan sebagainya. Jadi dalam keadaan stabil. Kemudian doktor pun nak balik. Bila doktor nak balik, tuan-tuan, belum doktor balik tu, doktor tanya, ini rumah 505 ke, contohnya. Kemudian kata, tak, ini rumah 504. Rumah 505 adalah sebelah, rumah sebelah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, doktor tu datang untuk merawat rumah sebelah, kerana anak bagi rumah jiran dia juga sakit. Disebabkan doktor itu tersalah masuk ke dalam rumah yang mananya rumah dia, sepatutnya pergi rumah jiran dia. Doktor tu masuk dalam rumah dia, menyebabkan doktor tu merawat pada anak dia yang sedang sakit. Jadi sebab tu kalau kita tengok, anak jiran sebelah sakit, tapi disebabkan anak jiran tu sakit, memberikan satu rahmat kepada anak ini yang sedang sakit. Kalau anak jiran tu tak sakit, tuan-tuan, jiran dia tidak akan panggil doktor, dan doktor tu tak akan datang. Ini nak sebut bahawa walaupun kita nampak macam sakit, mana kesakitan yang dialami, tapi kadang-kadang dia memberikan kesenangan kepada setengah orang lain, bagi rahmat pada orang lain, membantu pada orang lain. Itu bukan kata orang lain sakit kita bergembira, tak, bukan macam tu. Maksudnya ialah macam kisah tadilah, juga kadang-kadang dia memberikan rasa rahmat juga pada orang lain. Sebab tu bila kita diuji, maka kita bersabar pada Allah, maka Allah Ta'ala akan maknanya mengangkat darjat kita. Jadi menerima takdir, tuan-tuan, kena terima takdir. Menerima setiap daripada Allah Ta'ala, yang mana apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tuhan letakkan posisi kita pada waktu tu, saat tu, bagi kahwin dengan orang ni, duduk kat tempat ni, bekerja sebagai ni,
Kan kita nak jadi orang lain. Contohnya nak waktu zaman sekolah dulu nak jadi pilot. Aduh, pilot contohnya. Biasalah tanya nak jadi apa? Pilot. Kan. Dulu tanya pilot tu apa? Pilot kan. Bunyi-bunyi macam flag. Pilot tu bawa kapal terbang. Jadi nak jadi juga pilot. Orang kemudian bila cikgu tanya minggu depan nak jadi apa? Askar pula, tukar askar pula kan. Waktu tu tak ada tujuan lagi. Kan bila makin besar kita pun ada minat kita. Contohnya nak jadi doktor. Kita pun minta masuk belajar dan sebagainya, tiba-tiba ada kekangan, ada masalah menyebabkan kita berada di posisi yang lain. Jadi apa? Jadi contohnya jadi guru. Contohnya jadi berada di posisi yang lain. Kita nak di tempat yang lain tapi kita berada di tempat yang lain. Maka menerima takdir. Menerima takdir, menerima posisi yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam hidup kita. Maka ulama sebut itu lebih baik daripada karamah. Menerima takdir itu ialah merupakan ainul karamah. Dipanggil diri karamah tu sendiri. Sebab tu bukan senang menerima takdir. Jadi kena redha. Bila kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk, kerana yang kita lihat bukan apa yang berlaku, tapi yang perlu kita lihat ialah siapakah yang telah menetapkan benda tersebut. Kena tetapkan siapa yang menetapkan tu. Macam contohlah, dia punya isteri kita masuk kat rumah. Masuk apa pun tuan-tuan jadi sedap. Sebab apa? Isteri kita yang masuk. Bila isteri kita katanya sedap ke? Sedap lah. Sedap. Masak telur pun sedap, masak Maggi pun sedap contohnya. Masak siakap 3 rasa jadi 4 rasa pun sedap kan contohnya. Dia semua sedap. Sebab apa? Sebab isteri kita yang masak kan. Kalau beli kat kedai tanya sedap ke tak sedap, kita komplain lah. Benda ni lah tak cukup, garam lah tak cukup kan. Dia punya ikan terlalu kecil lah kan. Dia punya isi sikit dan sebagainya. Jadi sebab yang masak tu siapa? Orang lain. Yang buat tu orang lain. Tapi bila dekat rumah, isi kita masak, apa pun dia masak tuan-tuan, sebab kita sayang dan kasih pada dia, jadi kita akan rasa sedap, semua benda sedap. Sama juga bila kalau kita cinta dan kasih kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala tetapkan tu, maka kita akan menerima. Sebab kita sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang disebut maknanya ialah menerima takdir, menerima ketentuan yang Allah Ta'ala tetap. Jadi orang yang hasad ni dia tidak menerima takdir. Sebab tu dia boleh jadi hasad kan? Itu yang pertama. Yang kedua ialah kesan orang yang ada hasad dengki ni tuan-tuan, dia boleh menyebabkan dia tu mengambil tindakan yang jahat kan? Mula asalnya tak puas hati je, tapi bila mana lama kelamaan tuan-tuan, dia boleh membawa kepada seseorang tu mengambil tindakan supaya nikmat daripada orang tu memang betul-betul hilang. Sama ada dia jatuhkan orang tu, ataupun dia membunuh karakter orang tersebut, ataupun dia melakukan fitnah, ataupun dia melakukan sabotaj kepada orang tu. Ni dia mengambil tindakan yang dia nak pastikan bahawa orang tu jatuh, orang tu tersungkur dan orang tu dibenci oleh orang lain. Itu tujuan dia. Banyak tuan-tuan berlaku, bagai contoh ialah kisah pembunuhan pertama yang berlaku. Kisah pembunuhan pertama yang berlaku dalam sejarah manusia ialah antara anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Dan sebab apa? Sebab dengki, sebab hasad kan? Jadi Qabil membunuh Habil. Kenapa? Kerana hasad. Jadi dia nak kahwin dengan saudara dia yang cantik, tapi kenapa adik dia yang lain kena kahwin dengan saudara dia yang cantik tadi? Tak puas hati, kemudian dia ambil tindakan untuk membunuh. Berlakulah pembunuhan tersebut hasil daripada bermula daripada sifat hasad. Itu sebab tu ada setengah ulama sebut al-hasadu ra'su kullu khati'ah. Hasad itu ialah puncak ataupun umbi kepada segala kejahatan. Dia kena hati-hatilah. Itu tuan-tuan. Jadi nak sebut kepada kita bahawa jangan ada sifat hasad ni dalam hidup kita. Kena buang. Jadi nak buang macam mana kalau kita tidak mengetahui ciri-ciri hasad tu?
Benda sifat ni tuan-tuan, dia bukan ada yang mana orang lain tak boleh detect sifat tu. Lebih-lebih lagi kalau orang tu dia pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, lagi orang tak boleh nak detect. Orang akan nampak baik je. Sebab ada hasad, tak ada hasad tuan-tuan. Kalau makan nasi kerabu habis pinggan. Bukan kata orang makan nasi kerabu maknanya separuh ni ada hasad ni, tak lalu makan, tak. Makan lalu juga pergi berbual kan, boleh berbual, boleh buat lawak dan sebagainya, sama. Tapi membarah dalam diri dia sifat tersebut. Orang lain tak boleh bantu. Sebab perasaan tu ialah kita sahaja yang rasa. Kita rasa macam mana? Kalau kita pergi, maknanya bagai contoh, kita pergi ke klinik. Kita kata, kita sebut pada doktor saya ni sakit. Tak tahu sakit apa, tapi sakit. Doktor dia boleh scan, dia boleh check. Oh, nampak orak ni dan sebagainya, nampak tekuk ni merah. Mungkin demam, kemudian check dia punya maknanya dia punya suhu dia naik. Boleh check tuan-tuan, boleh kena pasti. Tapi perasaan dalam diri tak boleh kena pasti. Tuan-tuan pergi ke ustaz saya ni ada masalah apa? Tak tahu masalah apa. Oh, susah. Sebab tu dia kena tahu setiap daripada sifat-sifat mazmumah, kena tahu bagaimana rasa dia. Bila timbul sifat ni dibenarkan ataupun tidak dalam Islam, Allah benar ke tidak bersifat dengan sifat ni, kena tahu. Bila tahu tuan-tuan, kemudian kita boleh tahu cara mengatasi dia. Kalau tak tahu, perasaan riak contohnya, pergi ambil ubat, cara merawat, maknanya hasad dengki tak jadi. Dia tak jadi. Dia riak, dia ada ubat dia. Kalau hasad, dia ada ubat dia. Orang takabur, orang takjub, dia ada ubat dia. Ubat dia tak sama. Macam kita lah, ubat demam, ubat sakit mata lain tuan-tuan. Jangan pula ambil ubat sakit mata, pergi letak dalam mulut. Jam lah. Patut letak kat mata, pergi masuk dalam mulut. Jam. Itu disebut berkenaan dengan mana mengetahui sifat hasad tersebut. Baik. Lalu kemudian Nabi SAW menyebut, Nabi kata la hasada illa fisnatain. Mana tidak boleh berlaku hasad tadi kecuali dalam dua perkara. Ada ulama kata cara untuk kita mengatasi sifat hasad dalam diri kita dengan cara mana? Nak buat macam mana kalau ada sifat hasad ni? Antaranya ialah, cara pertama ialah kita berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah selain tadi, pertama menerima takdir, yang kedua adalah berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tambah nikmat yang dia bagi kepada orang yang kita dengki tu. Contohnya kita dengki orang ni, mana harta dia banyak, perniagaan dia maju. Kita berdoa pada Allah, ya Allah tambahkanlah lagi makna nikmat pada orang ni, bagi dia kaya lagi, bagi dia kaya, bagi dia maju. Jadi kita berdoa tadi, dalam doa kita sebut tuan-tuan supaya apa? Supaya mengikis sifat tersebut. Soal Allah Ta'ala nak bagi ataupun tidak, itu bukan soal kita. Tuhan nak bagi ke Tuhan tak nak bagi, itu bukan urusan kita. Kalau Allah nak bagi, kita tak berdoa pun Tuhan bagi. Yang tujuan kita berdoa itu tadi adalah untuk mengikis sifat dengki hasad yang ada dalam diri kita. Lama kelamaan tuan-tuan dia akan hilang, insya-Allah. Ini yang diajarkan oleh ulama. Itu dia antara dia. Ubat untuk mengatasi sifat hasad yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian Nabi SAW, kita tengok dalam hadis ni, Nabi kata la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, yang dibenarkanlah rajulun ataqullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, iaitu boleh berlaku hasad ini ialah kepada orang laki-laki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia harta, kemudian dia ada kekuasaan dengan harta tersebut, dan dia pecahkan harta tadi, dia hancurkan harta tersebut di atas jalan kebenaran. Maksudnya dia gunakan harta tu diinfakkan ataupun dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah dengan harta yang Tuhan bagi. Bersyukur dengan harta dengan maksud apa?
Bersyukur dengan harta bukan sekadar kita mengetahui, kita kata oh ni harta Tuhan bagi. Bukan sekadar tu. Kan, syukur maksud sebenar ialah menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi seperti mana yang diperintah oleh Allah. Okay, Tuhan bagi harta ni untuk buat apa? Kita kata untuk sedekah, untuk buat kebajikan, untuk gunakan bagi pada tempat-tempat yang Tuhan suruh, bayar zakat, bagi nafkah dan sebagainya. Dia dapat harta tersebut, dia buat sungguh tuan-tuan, dia bagi pada jalan yang Tuhan redha tadi, maka dia dikira sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Bukan sekadar kita oh ni nikmat daripada Tuhan ni, sekadar tu tak, itu bukan lagi bersyukur dengan maksud yang sebenar. Kalau kita hanya sekadar melafazkan, tu bukan lagi. Itu berzikir dipanggil, bila kita lafaz tersebut Alhamdulillah, itu kita bersyukur dengan lidah. Lidah yang Tuhan bagi. Tuhan bagi untuk apa lidah? Untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk gunakan dalam kehidupan seharian kita, mudah untuk cakap dan sebagainya. Guna dengan cara betul, maka dikira sebagai mana orang tu dikira sebagai orang yang bersyukur. Itu bahagian yang disebut dengan lidah. Bahagian tangan, bahagian kaki, kan, kena tengok pula. Ada tugas-tugas lain-lain tuan-tuan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan bersyukur. Jadi itu maksudnya ialah dia tengok orang tu Allah, mana seseorang tu Tuhan bagi pada dia harta, kemudian dia bersyukur dengan harta tersebut. Kita pun nak jadi seperti mana dia. Kita minta, ya Allah, aku nak juga jadi seperti mana dia. Kerana bila dapat harta, kemudian dapat gunakan pada jalan yang betul. Jadi nak dapat harta seperti mana dia, pada masa yang sama kita tidak mengharapkan supaya Allah Ta'ala menghilangkan harta tersebut daripada dia. Itu dikira sebagai orang yang maknanya dibenarkan dalam hadis ni. Sebab tu ulama kata dia bukan dipanggil hasad tapi ribtah. Kalau hasad tadi kita harapkan nikmat tu hilang, kita nak dapat nikmat tu tapi nikmat tu hilang daripada orang tu. Ni tak, kita nak dapat nikmat tersebut pada masa yang sama, nikmat tu jangan bagi hilang daripada dia. Kerana apa kita nak nikmat tersebut? Kerana kita nak buat kebajikan seperti mana yang dilakukan oleh orang tu. Itu tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua ialah warajulun atahullahu hikmah, seorang laki-laki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu pengetahuan, yakni ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kita nak juga ilmu seperti mana dia, kan? Pada masa yang sama bukan kita harap bahawa Allah tarik balik ilmu dia sehingga dia jadi jahil, bodoh sebagainya, tak. Kita harap kita dapat ilmu seperti mana dia, nak sangat seronok dapat ilmu seperti mana dia. Kerana bila kita tengok dia, bila dia dapat ilmu, dia maknanya melaksanakan ataupun mengamalkan ilmu dia dan dia mengajarkan kepada manusia. Rasa teringin nak mengajar, rasa teringin nak beramal, rasa teringin nak rasa takut, gerung, kasih dan mahabbah kepada Allah. Sebab kita faham bahawa bila kita kenal Allah, ada ilmu, barulah boleh ada perasaan tu. Orang tak ada ilmu tuan-tuan, dia tidak akan takut pada Allah, dia takkan gerung pada Allah, dia takkan rasa khaf, rasa gerung, rasa cinta, rasa kasih, tak ada. Kalau dia tidak mengenali Allah, macam kita lah, tak pernah tengok harimau tuan-tuan. Harimau tak pernah tengok. Orang tanya, harimau kamu kenal tak? Tak kenal. Takut tak harimau? Entahlah takut atau tidak. Sebab tak pernah tengok, tak pernah takut, tak pernah dengar cerita tentang harimau. Kalau masuk hutan tuan-tuan, kita pun tengok tapak dia punya kaki harimau. Takut atau tidak? Takut apa? Sebab tak pernah kenal. Tapi kalaulah kita masuk dalam hutan dalam keadaan kita kena harimau tu macam mana? Dia maknanya tak tengok harimau lagi depan kita. Orang kata ni tapak kaki harimau yang sebulan lepas. Gerung dah tuan-tuan. Maknanya tak jadi dah nak masuk hutan tadi. Sebulan lepas harimau tu lalu di tempat tu. Bukan semalam, sebulan lepas. Tu pun rasa takut, rasa gerung. Sebab apa? Sebab kita kenal harimau tu macam mana. Sebab itulah mengenali Allah
dengan ada ilmu tadi barulah kita akan rasa gerun. Diri kita pun nak jadi seperti mana orang alim. Bila kenal Allah, menyebabkan kita rasa gerun takut dan menyebabkan kita akan seronok untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu sifat yang perlu kita, yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita, iaitu ghibtah boleh ambil. Tapi kalau hasad perlu dibuang. Kerana itu boleh merosakkan amalan kita. Boleh menjadikan kita di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang derhaka kepada dia. Tapi kalau kita tengok orang tu kan ada harta, ada apa semua sekali, boleh bercakap tapi membawa ajaran-ajaran yang salah. Itu tak boleh jadi seperti mana dia. Maknanya orang yang ada ilmu tapi dia menggunakan ilmu dia. Bukan kita nampak orang tu ada ilmu menyebabkan orang cium tangan dia. Mana nak orang cium tangan kita. Itu tak boleh. Nak supaya orang ni hormat pada kita, nak suruh orang panggil ustaz kita. Itu tak boleh tuan-tuan. Dengan tujuan tu tak boleh. Tujuannya dapat ilmu ni untuk beramal dengan ilmu tersebut, untuk kita mengenali Allah. Jadi seronok ada ilmu ni, dia seronok. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, kalau guru kita, buku-buku dia, buku tu lama buku tu. Buku yang dia mengaji waktu zaman dulu, dia tulis, dia dobit dengan begitu baik sebagainya. Kalau kita nak beli buku tu, dia tak jual. Kita bagi buku baru, kita kata untuk guru, kita beli, kemudian kita bagi buku baru yang cetakannya lebih baik, lebih comel, dia takkan jual tuan-tuan. Sebab buku tu berharga. Dia dobit setengah. Guru ni bukan dobit sahaja, bukan dobit tulis bunga, lukis Ultraman kat tepi, tak ada. Kan dobit ni ialah bila dia baca balik, kan, maka dia bila dia baca ataupun dia tengok, dia boleh baca balik, dia boleh faham, dia boleh mengajar sampai tahap tu. Maka mana dengan catatan yang dia tulis pada bahagian tepi ni, dia boleh baca dengan sebab ada dobit yang telah dia catat waktu dia mengaji dulu. Itu tahap tu orang yang dobit kitab. Bukan dobit saja-saja, bukan dia ulang balik tak. Dobit tu yang maknanya catatan bahagian tepi tu. Kan, bukan, dan setengah orang maknanya membuat catatan bahagian tepi pada kitab itu tidak ada adab, tu salah, pemahaman yang salah. Kan? Bukan kata kita mana menulis dobit itu kita tidak menghormati pada penulis tu, tidak. Kita tulis dobit tersebut sebagai nak menghurai, nak faham apa yang dimaksudkan oleh guru tu. Penulis kitab tu dia tulis sikit tuan-tuan, kita nak faham macam mana. Lebih-lebih lagi matan. Kan matan Safinatun Najah dan sebagainya. Dia tulis sikit tapi perbahasan dia panjang. Jadi kalaulah kita baca lepas ni, kita tidak ada dobit, kita takkan boleh baca, tak faham. Maknanya kalau kita belajar hari ni, hari ni kita belajar, esok kita baca boleh faham lagi. Dia dobit ni adalah untuk 30-40 tahun yang akan datang. Kalau mengaji hari ni umur 20, nak baca kitab umur 50. Nak mengajar balik faham ke tidak? Ingatan kita kadang-kadang akan jadi tumpul. Apa yang membantu pada waktu tu dobit tadi. Dia tu mahal. Sebab tu untuk guru dia takkan jual kitab dia. Kalau hilang kan, kitab dia akan tetap tinggi kan. Ada guru saya tu kalau peringkat, kalau dia pergi ke kedai buku, tengok kedai buku letak buku kat kawasan kaki, dia takkan masuk kedai buku tu, dia akan keluar. Sebab orang ni adalah orang orang yang tidak menghormati kitab, tidak menghormati ilmu kan. Itu disebut, maknanya ialah makna yang besar di sisi mereka ilmu tadi. Itu tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita yang baik datang daripada Allah, yang butuh kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.